Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kali ini ialah untuk kali yang ketiga bagi tajuk yang kedua. Kamu kena letakkan hadaf ataupun objektif. Apa objektif ataupun apa yang aku nak dapat hari ini? Kamu kena siap-siap. Yang pertama, aku tahu kaedah untuk menghafal hadis. Kaedah yang betul untuk menghafal hadis kamu faham. Kemudian kamu tahu secara umum tentang perkara halal dan haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu boleh hafal hadis tentang meninggalkan perkara syubhat. Potongan hadis yang membicarakan tentang syubhat. Itu yang keberapa tu? 1, 2. Yang kedua, kemudian yang pertama 1, 2, 3. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu tahu cara untuk menjauhkan daripada melakukan perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Macam mana cara dia? Kemudian tadi 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yang kelima, kamu boleh menjawab soalan. Nak boleh jawab soalan, kamu kena faham soalan. Set target. Letak target dalam minda kamu. Soalan tu pula kamu boleh baca. Boleh baca soalan dan boleh faham. Bila boleh faham soalan, tahu cara menjawab. Itu target yang kamu kena set untuk pembelajaran kali ini, untuk sesi ini. Macam awal-awal dulu juga, kamu perhatikan saya baca, kamu bariskan dengan pensil, dan selepas itu kamu baca dalam hati. Baca dalam hati, ikut seperti mana saya baca. Hifzul hadithi hifzan sahihan. Hifzul hadithi hifzan sahihan. Hifzu, perkataan ini dah dimelayukan jadi hafaz. Al-hadis dah dimelayukan. Hifzan sebagai hafazan, sahihan yang betul. Al-qa'idatu taliyatu li hifzil hadithi hifzan sahihan likai yakuna ta'limu wa ta'allumu mumti'an. Al-qa'idatu, kaedah at-taliyah berikut, li hifzi adalah untuk menghafal al-hadisi hadis hifzan sahihan akan sebagai hafazan sahihan yang betul. Likai, agar, yakunu adalah, at-ta'limu wa ta'allum, PDP, pengajaran dan pembelajaran. Ta'lim wa ta'allum tu Melayu diringkaskan jadi PDP, pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Supaya
PDP ini mumti'an ni seronok. Mumti'an ni seronok, keadaan belajar yang seronok. Awalan, yang pertama. Bila saya sebut awalan, kamu pun kena ingat. Bila yang pertama, kita kata apa? Awalan. Yatakallamul muallimu anil hadafi min hifzil hadis. Yatakallamul muallimu anil hadafi min hifzil hadisi. Huwal ilmu wal amal. Yatakallamu, bercakap. Al-muallimu, guru. Anil hadafi, mengenai dengan objektif. Min hifzil hadis, daripada menghafaz hadis. Apakah objektif dia? Apa tujuan dia? Apa matlamat dia? Huwa, ialah al-ilmu, untuk mendapat ilmu, wal amal, dan untuk beramal dengan hadis tadi. Thaniyan, yang kedua, ya'khudhu talabatu dhalikal haditha wa yaktubuhu fil kurrasati. Ya'khudhu, mengambil, at-talabatu, pelajar, dhalika, maknanya tersebut, al-hadis, hadis, maksudnya hadis tersebut. Kamu kenal pasti hadis. Lepas tu apa yang kamu kena buat lagi? Wayaktubuhu, dan ia menuliskannya, menulis hadis. Fil kurrasati, di dalam buku kerja. Kamu tulis hadis, sambil tulis kamu membaca dalam hati. Baca ikut seperti mana saya baca. Yang tu yang lepas. Tulis balik, lepas tu baca dalam hati. Tujuannya ialah supaya kamu membiasakan kamu menyebut hadis dengan betul. Dan kalau tak kena gaya, kamu boleh hafal. Salisan, yang ketiga, yahfazul haditha. Yahfazu, ia menghafal. Ia maksudnya pelajar. Menghafal. Al-haditha, hadis. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Atau jalisan, dalam keadaan duduk. Hal ta'lamu, hal, adakah, ta'lamu, kamu tahu. Wa'lam, ayyuhat talabatu. Saya baca pelan-pelan, kamu dengar dan bariskan. Mana yang tak tahu sahaja. Wa'lam, ayyuhat talabatu, innal halala wal harama ahammu syai'in fil Islam ba'dal aqidati, wal aslu fil asya'i al-ibahatu, wala yahrumu syai'un illa bin nassi, wal aslu fil muharramati huwa ma harramahul Qur'anul Hakimu thumma bayyanathu as-sunnatun nabawiyyatu. Kalau baca terus, ma bayyanathu sunnatun nabawiyyatu. Itu kalau baca terus. Baik, kamu baca baris ikut macam mana saya bariskan. Lepas tu ikut rentak macam mana saya baca. Wa'lam ayyuhat talabatu, innal halala wal harama ahammu syai'in fil Islam ba'dal aqidati, wal aslu fil asya'i al-ibahatu,
wala yahrumu syai'un illa bin nassi wal aslu fil muharramati huwa ma harramahu al-Qur'anul hakimu thumma bayyanathu sunnatun nabawiyyatu. Wa'lam, hal adakah ta'lamu, kamu tahu. Wa'lam, wa'lam ni fi'il amar, fi'il suruh. Wa'lam maknanya kamu hendaklah mengetahui ataupun ketahui oleh kamu. Ayyuhat talabah, ayyuha wahai at-talabatu, pelajar-pelajar. Inna, sesungguhnya, al-halala, halal, perkara-perkara yang halal ataupun benda-benda yang halal, wal harama, dan perkara-perkara yang haram. Kedua-dua ni ahammu syai'in, adalah merupakan perkara penting ataupun paling penting. Syai'in tu perkara, makna perkara paling penting. Fil Islam, di dalam Islam. Maknanya Islam meletakkan di agenda yang pertama ialah perkara-perkara yang halal dan haram. Perkara yang boleh buat, boleh laku, boleh makan, dan perkara yang tak boleh buat, tak boleh laku dan tak boleh makan, yang tu yang haram. Baik, halal haram ni paling penting ba'dal aqidati, selepas akidah. Maksudnya akidah duduk di atas. Perkara yang paling penting di atas ialah akidah. Akidah kita kena betul. Lepas tu kita ikut arahan, yang mana halal, yang mana haram. Kalau ikut yang mana halal, mana haram, kita ikut betul-betul, tapi akidah tak selesai, tak terpakai. Jadi sebab tu akidah ni duk yang pertama sekali. Akidah mesti betul. Wal aslu, dan asal ataupun asas, fil asya'i, pada sesuatu perkara itu, al-ibahatu, ialah harus. Makna boleh buat tak apa, tak mau buat pun tak apa. Makna sesuatu perkara tu asal dia ialah harus. Wal aslu fil asya'i al-ibahatu wala yahrumu. Ini huraian lagi. Wala yahrumu, dan tidak haram, syai'un, sesuatu itu, illa, kecuali, bin nassi, dengan ada nas, sama ada Al-Quran atau hadis. Bermakna juga semua perkara yang halal dan semua perkara yang haram, kesemuanya adalah ditentukan oleh nas, iaitu Al-Quran dan hadis. Wal aslu fil muharramati, dan asal fil muharramati, pada perkara-perkara yang haram, huwa, ialah, ma, perkara, harramahu, yang diharamkan, Al-Quranu, oleh Al-Quran Al-Hakim. Kemudian summa, kemudian, ma, perkara, bayyanathu, yang telah dijelaskan, diterangkan, as-sunnatun nabawiyah, hadis Nabi. Maknanya perkara-perkara haram ini disebut oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisun nabawiyyu, Al-hadisun nabawiyyu, Al-hadisun nabawiyyu. Baca dalam hati seperti mana saya baca. Inna min sifatil wara'i hiya tarkusyubuhati. Inna, sesungguhnya, min, sebahagian daripada,
sifatil wara'i, sifat wara'. Hiya ialah tarkus syubuhati, meninggalkan perkara-perkara atau benda-benda yang meragukan. Ragu ni maksudnya halal ke haram. Jadi tak pasti halal ke haram benda ni yang kita bincang sebelum ni. Jadi tinggal itu maknanya kita mempunyai sebahagian daripada sifat wara'. Anil Hasan ibni Aliyin, ataupun kita baca Anil Hasani. Ibni tu kita nak mula balik, kita kena sebut ibni. Anil Hasani ibni Aliyin. Dengar betul-betul. Ataupun kita boleh baca Anil Hasani ibni Aliyin. An daripada, mana hadis ni diriwayatkan daripada Anil Hasan, daripada Hasan. Hasan ni ibni, anak lelaki. Aliyin, Ali radhiyallahu anhuma. Allah telah meredha mereka berdua. Maksud sebenarnya ialah doa. Bila kita sebut, maknanya kita doa, ya Allah, Engkau redakanlah mereka berdua. Itu maksud dia. Baik, hadis diriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Anhuma tu makna mereka berdua. Berdua tu iaitu Hasan dan Ali. Jadi Hasan qala, ia telah berkata. Berkata ni maksudnya telah memberitahu. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah berkata ataupun telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah kata? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da', tinggalkan, ma, perkara atau benda, yuribuka, yang meragukan kamu. Rasulullah larang. Kalau sekiranya benda tu meragukan kita, kita tinggal. Rasulullah suruh tinggal. Tak. Contoh, sebagai contoh, kita kata kita jumpa duit di tengah jalan RM100. Bila kita jumpa, kita meragukan kita, duit ni duit aku ke duit orang? Duit aku ke duit orang? Bila keadaan yang macam ni, Rasulullah kata, dak, tinggalkan. Kalau tinggalkan, kita nak buat macam mana? Duit tu ambil, pergi serah kepada pihak yang berwajib, bukan bubuh dalam poket kita. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da', tinggalkan, ma yuribuka, perkara yang meragukan kamu. Tinggal, kita nak pergi ke mana? Ila, ke. Ma, perkara, la yuribuka, yang tidak meragukan kamu. La, yang tidak, yuribuka, meragukan kamu. Kita pergi kepada benda yang tak ragu-ragu. Hadis ni rawahu Turmuziyu. Baca dah, dengar dia elok. Rawahu Turmuziyu ataupun rawahu Tirmiziyu. Ta tu boleh baca dua, tu dengan ti. Wan Nasaiyu, wan Nasaiyu. Rawahu Turmuziyu wan Nasaiyu. Rawahu telah meriwayat akan dia, akan hadis ini, At-Turmuziyu, oleh Imam Turmuzi, wan Nasai, dan Imam Nasai. Al-qimatun nabilatu. Al-qimatun nabilatu. Al-qimah, nilai. Al-nabilah, makna dia al-azimah, yang besar, nilai yang besar ataupun nilai yang tinggi. Takhallaqu bil akhlaqil karimati. Takhallaqu bil akhlaqil karimati.
kamu hendaklah berakhlak, beradab, bertata susila. Bil akhlaqi, dengan akhlak, al karimati, yang mulia. Macam mana bentuk dia? Ba tu lil bayan. Ba tu makna dia untuk menerangkan atau untuk menyatakan. Bi'an tajtanibu kullal muharramati. Bi'an, dengan bahawa, tajtanibu, kamu menjauhi, kullal muharramat, setiap benda atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhkan. Wal ibti'ada anisyubuhati. Ibti'ad tu mana jauh, menjauhkan juga. An, daripada asyubuhat, perkara-perkara yang meragukan. Kita jauhkan. Bila kita jauhkan kedua-dua ni, maka kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. At-tadribat. At-tadribatu, latihan-latihan. Ajib, jawab. Anil as'ilatil atiyati, soalan-soalan al-atiyati, berikut. Alif. Uzkur ma'anil kalimatil atiyah. Uzkur, sebutkan, ma'ani, makna-makna, al-kalimat, bagi perkataan-perkataan, al-atiyati, berikut. Bagi makna tu bukan makna bahasa Melayu, makna bahasa Arab lah. Istabro'a, makna apa dalam bahasa Arab? Yushiku mudghatan. Saya mau balik dalam buku. Ba. Isyrah al-haditha biijazin. Isyrah, syarahkan atau huraikan, al-hadis, hadis ini, hadis bab ni, biijazin, dengan ringkas. Jawapan dia, kamu tulis syarhul hadisi biijazin, titik 2 bertindih. Syarhu, buang alif, tapi baris dia berubah jadi syarhul hadisi biijazin, lepas tu titik 2, kamu tulis syarahan dia. Jim. Uzkur amrayni minal umuril mutasyabihati. Uzkur amrayni minal umuril mutasyabihati. Uzkur, sebutkan, amrayni, 2 perkara, minal umuril mutasyabihati, daripada perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara yang meragukan. Sebut 2 sahaja. Cara sebut dia, jawapan dia ialah buang perkataan uzkur, lepas tu ambil balik. Bila ambil balik amroin ni, kita tukar jadi, dia tak tulis amroin, kena tulis amroni minal umuril mutasyabihati. Ya ditukarkan kepada alif. Amroni minal umuril mutasyabihati. Pasal apa jadi amroni? Yang tu kamu kena jumpa saya lah untuk bincang dari segi nahwu pula. Dal. Hati salasatan mimma yurshidu ilaihil hadisi. Hati, bawa datang ataupun kemukakan, salasatan, 3, mimma, daripada perkara-perkara, yurshidu ilaihil hadis, yang ditunjukkan oleh hadis. Maksud dalam hadis ni ada benda yang petunjuk daripada Rasulullah,
Apa dia? Senaraikan 3. Ha. Mal farqu bainar rizqil halali war rizqil haram. Mal farqu, apakah perbezaan baina, di antara ar-rizqil halal war rizqil haram? Jawapannya buang ma, ambil balik. Al-farqu baina rizqil halal war rizqil haram titik 2. Lepas tu tulis ar-rizqul halal titik 2 lagi, huraian dah. Ar-rizqul haram, apa huraian dah. Baik, saya ulang balik di dal. Dalam jawapan dia hati salah satan, jawapannya ialah buang hati. Ambil balik salah satun mimma yurshidu ilaihil hadis. Macam tu. Imla al-faraghati. Tu kalau baca satu-satu. Kalau baca terus, imla il-faraghatil atiyata. Imla il-faraghatil atiyata bil kalimatil munasibati. Dengar, bariskan, lepas tu praktiskan dalam hati cara baca. Imla, penuhkan, al-faraghat, tempat kosong, al-atiyah, berikut, bil kalimat, dengan perkataan-perkataan, al-munasibati, yang sesuai. Lajur yang pertama, ar-rizqul halalu, rezeki yang halal. Apa dah senaraikan 3. Al-mushtabihatu, benda-benda yang meragukan. Senaraikan. Ar-rizqul haramu, rezeki al-haramu, yang haram. Wallahu a'lam. Semua ni kena buat dalam buku kerja hadis. Selesai, hantar dekat saya untuk pemarkahan dalam kelas ataupun pemarkahan PBS.